Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, semoga dirahmati Allah, dan saya Dr. Daniel bin Zainal Abidin bersama-sama anda dalam program Shortas, iaitu singkatan bagi Short Tazkirah. Dan pada hari ini, pada tanggal 20 Oktober 2020 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1442 Hijrah, kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat manusia ataupun savior to mankind. Dan pada tanggal 29 Oktober tahun ini kita akan menyambut Maulidur Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ia merupakan satu sambutan untuk memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Hawi oleh Imam Sayuti, Imam As-Sayuti menukilkan jawapan Imam Ibn Hajar Asqalani berkaitan dengan sambutan Maulid. Adakah dia harus ataupun dia sesat ataupun bid'ah? Dan daripada apa yang dijawab oleh Imam Ibn Hajar itu, beliau mengatakan bahawa memang tidak ada riwayat bahawa ulama salafus soleh membuat sambutan khas bersempena Maulid. Tapi beliau juga mengatakan bukanlah suatu yang salah untuk menyambutnya jika ia diisi dengan sesuatu yang berbentuk kebaikan-kebaikan, maka ia suatu bid'ah yang hasanah. Artinya sesuatu yang bukan sesat, bukan berdosa, sesuatu yang baik. Tapi jangan dicampur adukkan dengan benda-benda yang buruk, keji, haram dan sebagainya. Jadi boleh sahaja, tetapi pastikan ia berbentuk kebaikan seperti ceramah-ceramah, tazkirah dan seumpamanya. Dan Alhamdulillah sambutan Maulid ni pelbagai. Saya di Pulau Pinang, dan kita di Pulau Pinang ada satu pertubuhan, iaitu singkatannya IPSI, Islamic Propagation Society International. Sudah lebih 10 tahun kami menyambutnya dalam bentuk mengadakan street dakwah. Bersempena Maulid, kami pergi ke jalanan, bercakap dengan non-Muslim, memperkenalkan Nabi Muhammad SAW dan menghadiahkan buku-buku dan sebagainya tentang baginda SAW. Cuma tahun ini tahun COVID-19, maka saya difahamkan tidak ada lagi street dakwah, tetapi sahabat-sahabat saya dalam IPSI akan pergi ke kedai-kedai non-Muslim dan menceritakan tentang baginda SAW dan memberikan hadiah. Dan sehari dua yang lepas ada rakan-rakan saya daripada pelbagai pertubuhan, wakil mereka telah datang dan meminta sokongan saya yang kerdil untuk menyokong mereka untuk menjadikan bulan ini, bulan sambutan Maulid ini, bukan sambutan hanya satu hari, tetapi bulan ini dijadikan bulan untuk kita mendekati non-Muslim dan menceritakan kepada non-Muslim tentang Nabi SAW. Saya memang amat menyokong usaha-usaha baik seperti ini. Dan di penjuru saya yang kerdil, insya-Allah saya akan berusaha insya-Allah untuk menghadiahkan buku saya yang kerdil, iaitu Islam the Misunderstood Religion, kepada non-Muslim. Saya akan cuba mendekati seramai mungkin untuk menghadiahkan buku ini pada mereka yang di dalamnya ada kisah di samping tentang Islam, juga tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga usaha-usaha kita yang kerdil ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka begitulah juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duduk diam. Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada kita, tetapi untuk seluruh alam. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mari sama-sama kita buat kerja sedikit untuk menyampaikan risalah yang baginda bawa dan menceritakan tentang baginda, siapa itu baginda alaihi salatu wassalam. Semoga dengannya mereka terbuka hati untuk mencari lagi tentang baginda dan tentang Islam, insya-Allah. Bila bercakap tentang Nabi alaihi salatu wassalam, saya teringat ketika saya berada di bumi Mesir mengambil bidang perubatan moden. Dan saya sendiri ketika itu hendak mengkaji lagi tentang baginda alaihi salatu wassalam. Dan antara kitab yang telah banyak memuka minda saya ialah kitab karangan seorang ulama iaitu Asy-Syaikh Sa'id Hawa. Saya banyak menggunakan kitab tafsir beliau, Al-Asas fi Tafsir, untuk menyampaikan ceramah-ceramah saya. Tetapi ada sebuah kitab yang bertajuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang benar-benar saya sayangi. Sebab dalam buku Ar-Rasul ini menceritakan kebenaran baginda di pelbagai penjuru. Termasuk salah satu yang saya suka ialah di penjuru sains ataupun di penjuru saintifik. Bagaimana beliau mengangkat hadis-hadis tentang hal-hal duniawi. Contohnya hadis tentang lalat. Jika lalat jatuh dalam gelas air salah seorang di antara kamu, celup dia. Begitulah seterusnya. Beliau bahas dalam bentuk saintifik. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain untuk menampakkan bahawa baginda alaihi salatu wassalam tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Ia terbukti dengan pembuktian-pembuktian yang pelbagai. Masya Allah. Itu buku yang membuka minda saya tentang baginda alaihi salatu wassalam. Dan salah satu tajuk yang diangkat juga oleh Asy-Syaikh Sa'id Hawa ialah tentang bagaimana musuh-musuh di era baginda, musuh ketat di era baginda menceritakan tentang kebaikan baginda. Ini satu lagi pembuktian bahawa baginda ini memang insan yang teramat mulia, layak untuk diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh memuliakan baginda. Dan salah satu hadis yang saya nak ceritakan pada hari ini ialah tentang apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ceritanya sampai kepada kita daripada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang apa yang diceritakan oleh Abu Sufyan bin Harb ketika beliau masih bukan Islam. Dan pada suatu ketika beliau bermusafir untuk berniaga pastinya dan dijemput oleh Maharaja Rom Heraklius untuk bertemu Heraklius. Mengapa? Sebab Heraklius telah mendapat surat daripada baginda alaihi salatu wassalam. Surat dibawa oleh sahabat Dihyah bin Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Surat perutusan baginda menceritakan tentang Islam, mengajak pembesar-pembesar kepada Islam di pelbagai negara, dan salah satu suratnya sampai ke tangan Maharaja Rom iaitu Heraklius. Maka Heraklius hendak bertanya tentang Muhammad ini alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya mereka bertemu dengan Abu Sufyan yang ketika itu amat memusuhi Nabi, dan Abu Sufyan pun datang dan berlakulah dialog. Dan salah satu isi dialognya apa dia? Iaitu Heraklius bertanya Abu Sufyan tentang adakah Muhammad ini sebelum ini dia seorang pendusta. Bahawa kamu ketika bergaul dengan dia, kamu mendapati dengan jelas dia pembohong, dia pendusta. Pernah tak berlaku sebelum ini perkara-perkara yang menampakkan Muhammad seorang pendusta? Ada tak episod, kes seperti itu? Maka Abu Sufyan menjawab, tiada. Dalam hadis itu Abu Sufyan mengatakan, saya hendak berbohong, tapi saya tak mampu berbohong. Sebab jika saya berbohong, orang akan tahu kemudiannya saya berbohong. Saya tak sanggup memikul bebanan saya telah berbohong tentang Muhammad. Maka saya bercakap benar, tiada. Muhammad tidak pernah
dikenali sebagai seorang pendusta. Maka kata Heraklius, ya, begitulah sebenarnya peribadi seorang yang benar-benar Nabi. Dia bukan pembohong, dia bukan pendusta. Kemudian ditanya lagi, pernah tak Muhammad ni berkhianat, melakukan apa-apa pengkhianatan? Abu Sufyan berkata, tiada, tak pernah. Maka berkata Heraklius, begitulah peribadi seorang Nabi, tak mungkin akan berkhianat. Jadi musuh baginda, memuliakan baginda. Tidak ada kalimat kutukan, cercaan tentang baginda di sudut kemuliaan baginda. Maka ini satu pembuktian bahawa baginda memang seorang yang mulia. Maka bila baginda bercakap tentang wahyu, baginda tidak berbohong. Itu suatu yang boleh kita jadikan sebagai modal untuk menceritakan kepada rakan-rakan yang bukan Islam. Kemudian di sudut baginda sendiri sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah, dengan hadis-hadis dalil tentang kehidupan baginda, tidak menampakkan baginda seorang pembohong. Sebagai contoh, Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahawa Nabi SAW melaksanakan solat dengan cara yang begitu rajin sehingga kedua mata kaki baginda bengkak. Ini riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah. Lalu dikatakan kepada baginda, mengapa engkau membebani dirimu, ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Artinya, kamu tidak berdosa, telah terampun. Apa-apa kesalahan pun Allah telah ampun. Kamu maksum. Maka baginda menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini riwayat Muslim dan ada juga riwayat seumpamanya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baginda beribadah seorang diri, melaksanakan ibadah sunat sehingga bengkak kaki, dan ini bukan pertanda seorang penipu. Seorang penipu biasanya dia suruh orang buat, dia relax. Kita kena jaga perut, kita kena tutup muka, pelitup muka, kita kena sabun. Dia orang besar, dia relax aja, tak kena apa. Itu bukan Nabi. Bukan Nabi SAW. Baginda buat mengalahkan orang lain perintah-perintah Allah. Itu tentang baginda. Dan ada riwayat yang sahih menyebutkan bahawa oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahawa baginda Nabi SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Saya kenyang setiap hari. Tuan-tuan dan puan kita rata-ratanya kenyang setiap hari kan. Kenyang. Malah ada setengah kita naik motor, nak cari makanan sedap di mana. Oh, saya di KL, naik motor 3-4 jam pun tak apa, nak makan nasi kandar ke Penang. Oh, nak pergi ke Melaka pula, coconut shake yang sedap. Oh, ada pula makanan-makanan yang hebat-hebat di sana. Naik motor pula, kenyang. Rasulullah SAW tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ada saja hari-hari yang baginda berlapar bersama keluarga. Ini bukan cara hidup seorang penipu, tapi ini cara hidup seorang yang benar-benar memegang apa yang baginda peroleh daripada Allah dalam bentuk wahyu, meyakininya dan menghayatinya secara yang luar biasa. Alaihi salatu wassalam. Justru kita hendaklah mengenali Rasulullah SAW, memahami risalah dan menghayatinya secara yang sebaik mungkin, insya-Allah. Dan ada sesuatu yang nak saya jadikan sebagai penutup. Penutup ini saya nak angkat satu ayat, tapi saya nak ringkaskan tentang ayat ini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kaji ayat ini, itu saya nak ambil dari surah nombor 7. Surah Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil," sampai ke hujung ayat. Ayatnya panjang. Saya nak ambil bahagian awal saja. Maksudnya,
iaitu orang-orang yang mengikut Rasul alaihi salatu wassalam, yang merupakan Nabi yang ummi, yang nama Nabi yang ummi ini, Nabi kita, terdapat tertulis dalam Taurat, dalam kitab yang di sisi mereka, dalam Taurat dan Injil. Artinya cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam kitab-kitab yang sebelum ini, dan terutamanya dalam Taurat dan Injil. Dan Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, ketika membincangkan ayat ini sahaja, ada lebih kurang 40 muka surat. Lebih kurang 40 muka surat yang Hamka tulis tentang ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengambil ayat-ayat itu, kenyataan-kenyataan berkaitan kitab-kitab terdahulu itu berdasarkan kitab Izharul Haq karangan Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Dan beliau dalam buku Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar, meletakkan tajuk Basyarat, menjadikan tajuk tentang cerita Nabi SAW dalam kitab-kitab terdahulu. Tajuk yang beliau letakkan dalam kitab Tafsir Al-Azhar oleh Hamka ini ialah Basyarat. Artinya berita-berita, ayat-ayat gembira tentang Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Bible dan kitab-kitab terdahulu. Masya Allah, 40 muka surat dibincangkan tentang ayat-ayat itu, menunjukkan bahawa memang benar ada ayat-ayat dalam Bible dan dalam Old Testament yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi benar apa yang Allah ceritakan. Dan juga ada seorang padri besar dari Oromia. Dia masuk Islam dan dia adalah bekas Reverend David Benjamin Kildani. Bekas Reverend David Benjamin Kildani akhirnya mengkaji Bible dan akhirnya masuk Islam. Sebab apa? Sebab Muhammad in the Bible. Beliau mendapati benar ada kisah tentang Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bible. Dan akhirnya beliau peluk Islam dan namanya ialah Profesor Abdul Ahad Daud. Dalam ni diceritakan isi-isi Bible yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah Nabi kita SAW. Boleh kita kenal pribadi baginda sebelum menjadi Rasul sudah hebat. Ketika menjadi Rasul terus menerus hebat. Sehingga Allah telah menceritakan tentang baginda dalam kitab-kitab terdahulu. Terbukti pada hari ini tentang kebenaran itu. Semua ini boleh menguatkan iman kita terhadap baginda SAW dan boleh dijadikan sebagai aset untuk kita berdakwah kepada orang lain tentang Nabi Muhammad SAW. Justru jangan hanya menyambut Maulid Rasul dengan buka TV, tengok Netflix, tengok movies itu saja, tapi sebenarnya kita ada amanah untuk menceritakan tentang baginda SAW kepada orang lain. Ini kewajipan yang ramai sedang abaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.